10 faedah yang saya nak kutip dalam siri ini, insya-Allah. Yang pertama, Al-Quran, hazal Quranul Karim masanin. Al-Quran ini dia panggil masa ni, orang panggil dua dimensi. Dia akan sebut dua perkara. Tusanna fihil ma'ani. Setiap dua dia ada orang panggil positif, negatif. Dua-dua Tuhan sebut. Fayazkur asy-syai' wa yuzkaru didduhu. Yuzkaru asy-syai' wa yuzkaru didduhu. Bila dia sebut ini, dia akan sebut lawan dia. Kalau Tuhan sebut yang kita harap saja, yang baik-baik saja, manusia ni akan buka hati dia. Oh, Allah Ta'ala ni baik, Allah Ta'ala ni pemurah, Allah Ta'ala pemaaf. Akhirnya mereka leka. Bila Allah sebut azab saja, mereka akan binasa pula, takut, tak ada rahmat. Maka dalam Quran disebut dua-dua, tuan-tuan. Jadi kata Al-Quran masani. Masani dua dimensi disebut. Tengok dalam ayat yang kita baca ni, dalam ayat yang semalam, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ahli syurga sibuk dengan menikmati segala juadah, segala kenikmatan. Hari ni pula, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hei, puak jahat, duk lain. Bahawa semalam kita gembira, hari ni kita cemas. Ar-raja wal khauf. Sebut ayat syurga, kita mengharapkan kita lah ahli syurga. Sebut ayat neraka, kita minta auzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta jauh daripada neraka. Barulah suasana kita, kata di ulama tasawuf kata, kita berjalan di antara macam burung terbang dengan dua sayap. Raja, al-khauf, dua-dua ada dalam Quran. Alhamdulillah. Yang kedua, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kamu hari ni akan dipisahkan, hei puak jahat. Allah panggil mujrim. Sebab apa dia panggil mujrimun? Sebab mereka sudah berada di mana? Berada dalam neraka. Maknanya orang ni sudah gezet sebagai manusia yang apa? Manusia yang tak baik. Wamtaz ayyuhal mujrimun. Biasanya kalau atas dunia, Allah panggil kita ni, ya ibadi, hamba aku yang berdosa, jangan putus harap. Sebab Allah panggil ayat, orang panggil nak mengajak. Orang Kelantan kata nak kecek. Nak kecek ni makna kita nak pujuk supaya kembali ke jalan Allah. Tapi oleh kerana di akhirat kamu sudah confirm ahli neraka, memati dalam keadaan kafir, ayyuhal mujrimun, hei puak penjahat. Allahu Akbar. Ini cara panggilan. Kita nak, Allah Ta'ala panggil atas dunia nak suruh taubat, panggil dengan baik, ya ibadi, ya ibadi. Di akhirat kata ya mujrim, hei puak tak dengar kata atas dunia dulu. Na'udzubillah. Jadi kata di para ulama, yang bagi liman qala bi'amalin an yuzkaral wasfal munasib li hadzal amal. Jadi kalau kita buat satu amalan, kita kena sebut sifat yang munasabah dengan orang tu. Jadi bila kita bercakap dengan orang berdosa, orang ada insaf, kita beri harapan kepada dia supaya mereka kembali kepada Allah. Tapi kalau dia dengar kepala juga, tak dengar kata juga, lawan juga, ketika itu kita akan keraskan. Mu ingat, atas dunia ni kamu akan mati tak lama lagi, neraka di akhirat kalau kamu tak bertaubat. Jadi kita kena jangan. Jadi setiap tempat tu ada dia panggil ada munasabah. Ada munasabah. Jadi munasabah itulah kita kena faham. Duk main relax semua. Apa salahnya kita toleransi. Oleh kerana dia mari cuci masjid, kita pergi cuci gereja. Hei, ayat. Nah, toleransi biar ada SOP kata orang. Kan semua benda ada SOP. Allahu Akbar. Baik. Yang ketiga, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Anak Adam, bukankah kita sudah buat perjanjian? Kata di ulama tadabbur, isbatu rahmatillahi azza wal bil khalqi. Ayat ini nak mengisbatkan rahmatnya Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Sebab apa? Allah Ta'ala tak biarkan kita berfikir mencari jalan dengan otak kita semata-mata, tapi dia telah beri lorong, didikan, tarbiyah,
tazkiyah daripada para rasul alaihi wassalatu wassalam, nak bawa kita ke jalan yang diridai oleh Allah azza wa jalla. Alam ahad dia. Anak Adam, aku dah buat perjanjian. Aku dah hantar rasul. Aku dah hantar kitab. Kenapa kamu derhaka juga? Maka hari ini habislah kamu. Mujrimun, sudah dijatuhkan hukum sebagai mujrim, na'udzubillah. Yang keempat, masih lagi ayat yang sama, kan? La ta'budu syaitan. Mu jangan sembah syaitan. Jangan sembah syaitan. Kata dia para ulama, annaz-zunuba kullaha juz'un minasyirki. Dosa-dosa tu dia mari daripada bapak paling besar sekali dosa, syirik. Dosa yang paling besar sekali syirik, bawah dia sihir, di bawah dia banyak lagi. Wahya min furu'ihi fa inha jami'aha ta'atul lisyaitan. Yang pentingnya semua bentuk dosa bermula daripada syirik sampai kepada apa saja, itu maknanya orang itu telah ikut jejak langkah syaitan. Sebab tu Tuhan kata, alla ta'budu syaitan, mu jangan sembah syaitan. Maknanya setiap maksiat yang dibuat bermakna orang itu telah ikut syaitan. Na'udzubillah. Kita ni besar ke kecil, banyak ke sedikit, maknanya kita ikut jejak langkah syaitan. Tengoklah kepada keadaan. Na'udzubillah. Yang kelima, masih lagi ayat, pamana alla ta'budu syaitan, mu jangan sembah syaitan dengan mana la tuti'u, mu jangan taat. Taat tu makna sembah. Seorang khalifah, nama dia Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan tulis surat kepada ulama besar, nama dia Sa'id bin Jubair. Dia tanya beberapa masalah. Khalifah tanya ulama. Macam kita hari ni kat pemerintah tanya mufti. Fa'ajabahu anha. Mufti Sa'id bin Jubair jawab, tas'aluhu anil ibadah. Mu tanya aku apa makna ibadat? Qal wal ibadatu hiya ta'ah. Ibadat tu maknanya taat. Zalika annahu man ata Allah, siapa dia taat kepada perintah Allah dalam semua yang diperintahkan, maka nama dia taat kepada Allah azza wa jalla. Nama dia orang itu telah beribadat kepada Allah. Siapa dia taat kepada syaitan dengan ajakan-ajakan dia, maka orang itu telah dikira beribadat kepada syaitan. Maka dia baca ayat Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Itu surat siapa dia? Daripada Syekh Sa'id bin Jubair kepada Abdul Malik bin Marwan. Makna at-ta'ah, kan? Ketaatan tu, ibadat tu makna taat. Kita kata jangan sembah syaitan. Saya tak sembah syaitan, tapi kami taat pada syaitan. Mana sembahlah tu? Takut kita dah. Fa-ta'atu ibadatun. Taat tu dikira ibadat. Dalam Quran Tuhan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dengan manusia kecuali supaya mengabdikan diri. Abdi diri yang mana? Taat. Ikut perintah, menjauhi larangan. Jadi kata ulama, makna ibadat tu bukan sembah syaitan saja, bukan kata pergi rokok, pergi sujud, tapi ikut ajaran sudah dikira sembah syaitan. Na'udzubillah. Kita jangan jadi penyembah syaitan. Baik. Yang ke berapa dah kita? Yang keenam, masih lagi dalam ayat alla ta'budu syaitan. Ulama kata annal ibadata la takhtassu birruku'i was sujud waz-zabhi wan nazri. Kan? Ini ibadat tu bukan kata semaya, rokok, sujud ya. Mu bernazar, pergi sembelih ke tunggu kayu, bawa kambing sembelih ke kubur-kubur, pergi sembelih ke mai apa ni tengah padang nak suruh padi lebat. Itu semua tu termasuk dalam berlakunya ibadat kepada syaitan. Na'udzubillah. Sekarang ni pula macam-macam ada, mandi sapar, mengapa benda lagi yang khurafat ni, itu semua tu dia panggil menyembah syaitan. Na'udzubillah. Walaupun tak sembah, tapi kita sembelih ayam, buat ayam untuk jamu hantu, sembah syaitan lah tu nama dia. Na'udzubillah. Luahnya makna sembah itu. Na'udzubillah. Kan? Makna sembah tu luas. Jadi fakullu man abada ghairallah, siapa dia sembah lain daripada Allah, maka dia dikira sembah syaitan. Habis dia punya conclusion. Walaupun kita sembah malaikat, dia kata aku sembah malaikat weh. Sembah malaikat pun sembah syaitan juga. Siapa sembah malaikat?
Malaikat suruh sembah Allah, syaitan suruh sembah malaikat. Mu sembah malaikat, mu sembah syaitan. Itu dia punya khulasah. Baik, kita pergi kepada yang ketujuh. Alla ta'budu syaitan wa ani'buduni. Tengok ayat Allah Ta'ala sebut alla ta'budu syaitan, ayat 60, ayat 61 wa ani'buduni. Sekali lagi saya ulang di sini supaya lebih jelas. Dalam bahasa ilmu tazkiyatun nafsi, dia kata takhliyah wa tahliyah. Kosongkan, la ta'budu syaitan, kosongkan hati kamu daripada sembah syaitan, daripada taat pada syaitan. Wa ani'budun, itu dia panggil tahliyah, hiaskan hati kamu dengan menyembah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia panggil nafyun wa isbat. Dalam ilmu tauhid kita panggil nafi isbat. La ilaha, itu nafi, aku tidak ada Tuhan yang berhak dipuja, disembah, diminta tolong, itu nafi. Illallah, itu dia panggil isbat. Isbat maknanya menetapkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hilang semua penyemujaan syaitan, yang adanya ani'buduni, kita sembah Allah, itu dia panggil nafi dengan isbat. Ya berda'u awalan bin nafi, mula-mula kita kena nafi dulu, itu dia panggil takhliyah, kosongkan hati itu. Kemudian isbat, itu dia panggil tahliyah. Gimana, agak boleh faham atau tidak? Dia kata laju teh, tak laju kan nak pukul 8. Baik. Yang ke-8, hadza siratum mustaqim, ini jalan yang lurus. Allah tak kata hadza sirat, kalau kata ini jalan. Mana kalau kata jalan saja, dia kata aku tak berjalan, aku duduk rumah. Tapi kalau kata siratum mustaqim, kita faham, bukan makna jalan minyak tan ni tak. Jalan ni jalan keimanan yang kita nak melalui, nak menuju ke akhirat, kena lalui jalan ini. Baru kita boleh faham hadza siratum mustaqim. Jalan yang benar, bukan kata jalan semata-mata jalan, jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-9, al-yawma nakhtimu ala afwahim, hari ni aku cap seal, kata orang, di atas atas hati tu. Nak lihat tahu apa dah? Az-zahir an-nasirra fil khatmi ala fi, rahsia kenapa ditutup mulut. Sebab dia kata supaya dia tidak bawa cerita-cerita yang pelik. Biasanya orang keras kepala dia akan pelawan. Sebab tu kita tengok dalam mahkamah, puak-puak ni peguam-peguam, dia berlawan ya dia. Walau dia tahu kawan tu salah, yang penting fuluh masuk. Orang kata aku tutup mulut kamu ni, jangan duk cakap banyak, tak ada dah. Jadi timbul lagi soalan. Apa dia soalan pula tu? Dia kata dalam surah An-Nur, tanda tuan-tuan, surah An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari ini lidah mereka jadi saksi. Dalam ayat Yasin ni kata al-yauma nakhtimu, hari ni aku tutup mulut. Bagaimana ayat ni kita nak campur macam mana? Jawab dianya la ta'arud, tidak berlawan. Dalam surah Yasin ini keadaan orang kafir yang cuba nak berhujah. Dalam surah An-Nur keadaan orang munafik. Na'udzubillah. Satu, itu jawapan. Jawapan yang kedua, yaumul qiyamah yaumun tawil. Hari kiamat tu lama masa nak menyelesaikan masalah. Ada tempat dibenarkan bercakap, ada tempat tidak dibenarkan. Mula-mula boleh bercakap, oleh kerana mulut ni popek-popek banyak, ditutup mulut dia. Nakhtimu ala afwahim, ketika itu baru tak boleh bercakap. Jadi baru kita tak rasa yang di mana boleh lah. Kemudian Allah kata aku serahkan tugas menjadi saksi kepada apa? Kepada semua anggota yang bekerja. Tangan, kaki semua menjadi saksi belaka. Na'udzubillah. Yang penting pada jemaah sekalian, kita tidak akan boleh lepas begitu saja. Ada juga ulama kata al-khatmu lazimul kufar. Cop itu sentiasa di atas orang kafir. Atas dunia tu Allah cop atas hati dia tak beriman. Di akhirat dicop, ditutup mulut dia, tak boleh bercakap. Na'udzubillah. Macam mana pula tangan kaki boleh bercakap? Kita kata jangan duk cakap banyak dengan awak.
Dulu kita tak faham keadaan kan. Sekarang ni kita sudah faham. Bila mari handphone ni, bercakap nyanyi-nyanyi dalam mulut kita dah. Dalam telinga kita boleh jadi bercakap. Boleh bercakap. Jadi pelik apa Tuhan nak bagi tangan kaki bercakap. Anggota-anggota yang ada pada kamu yang ini sudah bercakap. Sebagai penutup yang terakhir, yang ke-10, walau nasya'u la tamasna. Allah kata walau nasya'u la tamasna, kalau nak aku tutupkan mata kamu tu. Kan? Walau nasya'u la masakhna, kalau nak aku tukar rupa kamu. Apa dia ayat ini? Min fawaidil ayah. Faedah ayat ini dia panggil darbul mathal. Allah Ta'ala buat bandingan benda yang ma'qul dengan benda yang mahsus. Hak kita nampak atas dunia ni kan, kalau aku tutup matamu. Aku tukar rupa kamu. Jadi mata tak tutup, jelek. Rupa tak tukar. Tapi Allah Ta'ala tukar mata hati dia tertutup, menyebabkan dia kafir. Dan anggota tak tutup, tapi perbuatan dia perbuatan macam orang yang telah ditukar rupa dia. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut akan berlaku umat ini maskhun. Maskhun ni makna bertukar rupa. Tak ada lagi orang bertukar rupa tak. Sekali-sekala orang buat viral, tak tahu betul ke tidak tu. Orang jadi anjing ke jadi apa rupa, tak tahu. Tapi yang betulnya, manusia ni akan bertukar rupa apabila mereka tidur dengan arak, dengan muzik, mereka akan bertukar rupa jadi hayawan. Tak ada betul tak ada. Tuan-tuan pergi tengok di konsert. Majlis hodok main hiburan besar. Hak penyanyi atas pentah tu dengan rambut panjang, piuk-piuk duk musing rambut, melompat sana, lompat sini. Betul-betul dekat hodok dalam zoo. Ada persamaan ke tidak? Rupa tak tukar, tapi perbuatan tu macam orang yang macam bertukar, macam monyet dengan macam benda lain. Kasar ke sikit. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata, kalau nak aku tutupkan mata dia, kalau nak aku tukar rupa dia. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, walaupun tak bertukar rupa, tapi kelakuan, perangai macam benda yang tidak berakal. Tengok dia melompat. Pasal itulah larang, dalam Islam larang. Ada orang berzikir sampai terbalik, terpusing, cabut habis, apa benda ni zikir macam ni? Macam ada orang yang bertukar rupa, di atas pentas. Rupa dia manusia, tapi waktu atas pentas, waktu kugiran, waktu orang panggil kepok ke apa benda tu, dia punya lompak tu, macam orang tak khabar juga tu. Wallahu alam. Cukuplah 10 perkara. Tilka asyaratun kamilah, 10 perkara yang dapat kita kutip. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam ayat 68 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.